You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari tunduk kepala kita berdoa di hadapan Tuhan sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, yang menerjemahkan, dan setiap kami yang mendengar. Tolonglah kami pada akhirnya bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, malam hari ini kita kembali boleh datang berdoa, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Pujian yang kita naikkan menyatakan Dia Allah yang mengerti, Allah yang peduli pergumulan hidup kita. Tetapi pergumulan hidup seringkali tidak mudah. Seringkali apa yang kita hadapi, kita berkata dan bertanya, mengapa Tuhan ini terjadi? Tapi kembali firman Tuhan menghibur kita Allah yang mengerti dan peduli. Tema malam hari ini adalah terbenam dalam kegagalan. Kita akan melihat satu kisah di dalam Perjanjian Lama. Mari membuka bersama kitab Rut pasal yang pertama. Rut pasal pertama kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam bahasa Indonesia ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita bergantian, saya mulai ayat pertama, Bapak Ibu Saudara berbahasa Indonesia, ayat yang kedua bergantian sampai ayat yang ke-6. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Yeah. 我们从路得记第1章第1节念到第6节。当士师病症的时候，国中遭遇饥荒，在犹大伯利恒有一个人带着妻子2个儿子往摩耶地去寄居。这人名叫以利米勒，他妻名叫拿阿米，有2个儿子，一个名叫马伦，一个叫基连，都是犹大伯利恒以巴大人。他们到了摩亚地，就住在那里。
后来拿俄米的丈夫以利米勒死了，剩下妇人和2个儿子。这2个儿子娶了摩耶地女子为妻，一个名叫二巴，一个名叫路德，在那里住了又1年。马伦和基连2人也死了，剩下拿俄米没有丈夫，也没有儿子。他就2个儿夫起身，要从摩耶地归回，因为他在摩耶地听见耶和华眷顾自己的百姓，赐粮食给他们。 Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Naomi adalah satu hal yang membuat dia tentunya sangat kecewa. Naomi 所经历当然使他感到非常的灰心失望。 Karena 10 tahun telah menjadi waktu yang semakin menyedihkan bagi Naomi yang kehilangan baik suami maupun kedua anaknya. 因为在10年期间，她不但失去了丈夫，也失去了她2个儿子。 Saudara, ketika membaca kitab Rut, mungkin kita bertanya, mengapa ada di Alkitab kita kitab ini? 当我们对阅读旧约圣经，我会问，为什么路德记会记载在旧约的圣经里面？ Tuhan ingin kita belajar melihat sejarah di dalamnya Allah sedang berkarya. 那我们要看到神怎么样在这个以色列之中当中动工。 Suka dan duka yang kita alami tidak lepas dari rencana Allah yang kekal. 我们所经历的喜乐，都在神永恒的计划当中。 Apa yang Naomi alami, mungkin kita juga bisa dan pernah mengalami dalam situasi yang berbeda-beda. 我们Naomi 所经历，可能在不同的光景当中，我们也经历一样的事情。 Saudara perhatikan apa respon Naomi ketika dia melihat kesedihan pergumulan yang dia alami. 当Naomi遇到困难、遇到痛苦的时候，她的反应是什么呢？ Saudara lihat sebentar di ayat yang ke-13 pasal yang pertama. 我们看第1章，也是第13节。 Ketika kedua menantunya ingin ikut dia pulang, 当他2个儿夫要跟着他回犹大地的时候， lalu kemudian kalimat ini dia katakan di ayat 13. 第13节他这样记载。 Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. 你们岂能等着他们长大呢？你们岂能等着他不嫁别人呢？我女儿啊，你们不要这样。我为你们的缘故事事愁苦，因为耶和华伸手攻击我。 Bayangkan kalimat itu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. 觉得神耶和华的手伸手攻击我。 Seringkali ketika kita mengalami pergumulan hidup, mungkin juga kita bertanya seperti Naomi. 当我们在生活当中有征兆，可能我们像Naomi一样向神发问： Kenapa saya ya Tuhan? 为什么是我呢？ Kenapa engkau tanganmu sedang menekan aku? 为什么你的手正在压在我身上呢？ Dan seringkali dalam situasi seperti itu orang membandingkan diri dengan yang lain. 常常在这样的光景中，我们把自己跟别人来相比。 Lihat apa yang Naomi katakan, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu menantu-menantunya? 那在这个Naomi说，我所经历的愁苦，不是比你2个儿夫更愁苦吗？ Saudara, pergumulan hidup membuat kita merasa diri yang paling malang dan juga menyalahkan Allah. 在我们生命中所挣扎的各种的挣扎的问题，常常我们说我们是最困苦的人，并且常常错怪神。 Naomi tenggelam di dalam kegagalan. Naomi 沉默在她的失败当中。 Dan tidak mudah tentunya ketika akhirnya salah satu menantunya yaitu Rut ikut pulang. 但是更不容易，当她其中一个儿夫跟着，就是路德跟着她回犹大地的时候。 Saudara lihat ayat yang ke-18 pasal pertama. 我们看第1章的第18节。 Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Naomi 见路德定义要跟随自己去，就不再劝他了。 Saudara perhatikan ayat 19. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara,
sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. 于是两人同行来到伯利恒，他们到了伯利恒，合城的人都惊讶。妇女说：“这是拿俄米吗？”拿俄米对他们说：“不要叫我拿俄米，要叫我玛拉，因为前人子使我受了大苦，我满满的出去，耶和华使我空空的回来。耶和华降祸于我，前人子使我受苦。其实这样，你们为何还叫我拿俄米呢？” Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mendengar juga satu kisah tentang seorang yang ditimpa kemalangan. 过去不久前我也听到一个怎么样一个人遭遇到一个不幸的事情。 Dan kemalangan itu dia katakan kena tipu dan kemudian ratusan juta harus dia cicil sekarang ke bank. 但他被人欺骗了几百条，现在他必须向银行每一个摊还所欠的。 Dia takut sekali cerita ke istrinya karena pasti istrinya akan marah. 他不敢向他妻子坦白说，因为怕他妻子会向他生气。 Dia bilang kepada saya, Kak Alex, kalau saya cerita mungkin istri saya akan tinggalkan saya dan bawa anak-anak pergi. 当我向我妻子讲述这真实情况的时候，可能我的妻子会离开我，带着儿子。 Apa yang harus saya lakukan? 我当做什么呢？ Kayaknya semua gelap, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. 眼前呢，这是一片的黑暗，不知道我该怎么做。 Sampai dia berkata, saya berpikir mau bunuh diri saja. 我就想到我要自杀的问题。 Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah pergumulan, ingatlah selalu bersandar kepada Tuhan. 当你在挣扎困难当中，也常常纪念主。 Di dalam kitab Mazmur dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. 你们要安静，你要知道我就是神。 Tuhan mau kita tenang dan kemudian menyerahkan pergumulan kita 神要我 kepadanya. 们在他们安静，把我们一些困难交在他手中。 Setelah saya minta dia coba tenang sebentar, coba berpikir lebih jernih, lalu kemudian saya tanya, adakah orang yang bisa memberikan nasihat hukum kepada kamu? 我就到这安静点，慢慢的思考。我说，有人可以为做你的律师为你帮忙你吗？ Karena pergumulannya tidak mudah, orang-orang yang debt collector itu sudah datang tiap hari ke rumah atau ke kantor untuk minta bayar hutang. 因为他面对的困难是非常的，这讨债的每一天都到他家里，到他公司里面去讨债。 Dan kemudian akhirnya dia berkata, ya saya mau coba tenang dulu, coba berpikir jernih dan kemudian mencari jalan keluar. 他说我要安静，思想的清楚一点，但是找一个出路。 Saya memperkenalkan dengan satu teman di bidang hukum dan saya bilang coba kontak minta nasihat hukum, apa yang bisa kamu lakukan. 我就介绍他一个律师，给他去问他怎么样可以帮助他。 Sampai hari ini saya juga masih mengirimkan kepada dia ayat-ayat yang menguatkan dia. 到现在我人把呢这能够兼顾他信心的经节送给他。 Saya harus katakan memang tidak mudah dalam pergumulan yang berat seperti ini. 我说这样的困难是不容易经历得起的。 Tetapi selalu ada harapan ketika kita bersandar kepada Tuhan. 当我们信靠神的时候，总是为神为给盼望，给我们希望。 Memang tidak selamanya masalah yang kita hadapi langsung selesai. 我们面对困难不会立刻就得到解决的。 Seringkali Tuhan tidak mengubah keadaan di sekitar kita, tapi Tuhan mengubah kita menghadapi keadaan itu. 常常神没有改变我们周遭的光景，他改变我们的心态去面对这些困难。 Sekarang dia bisa lebih tenang, bisa berdoa dan tidak pikir bunuh diri lagi. 他现在他比较安静，能够祷告，不再想自杀。 Beberapa waktu yang lalu dia katakan, saya ingat anak-anak saya ingat keluarga saya. 他说我想起我的孩子，想起我的家庭的时候， Ketika saya tanya apa sih tujuannya, kenapa begitu banyak hutang? 我说为什么你欠了这么多钱呢？ Ternyata dia ikut satu pinjaman online begitu rupa dan dia terlilit hutang di situ. 他从一个网上说在贷款就后来就欠了一大堆钱。 Dan kalimat yang dia katakan kepada saya menarik, saudara. 他说的一句话非常吸引我。 Saya pingin kaya, Kak. 我想发财啊。 Sehingga dia tidak pakai uang itu untuk main perempuan atau mabuk-mabukan atau yang lain. Dia hanya ingin kaya tapi kena tipu.
他不是用那些钱去享乐，去做一些不一样的事，但是想用那钱来发财而已。 Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak pergumulan yang mungkin kita alami dan seolah-olah tidak ada jalan 我 keluar. 们所面对可能有很多困难，好像没有出路一样。 Ini juga yang dialami oleh Naomi. 这是拿欧米所经历的。 Naomi artinya pleasant atau bisa dikatakan menyenangkan. 拿欧米就是喜悦的意思，让人喜悦的意思。 Arti namanya menyenangkan. 它就让人喜悦的意思。 Tetapi ketika dia mengalami pergumulan, dia bilang, ganti, panggil aku sekarang Mara. Mara artinya pahit. 他说换我的名字叫做玛拉，因为玛拉意思就是苦的意思。 Pergumulan hidup membuat Naomi merasakan aku tidak lagi menikmati Tuhan. 但在生活之中，使拿欧米觉得他不再也在神的品内。 Tapi kalau saudara lihat cerita kitab Rut sampai pasal yang keempat, 当我们看路得记到第4章的时候， kelihatan cerita itu begitu natural, berjalan begitu biasa 我 berjalan. 们看他的故事是非常的平稳的进行。 Tapi saya ingin malam ini kita ingat dua hal waktu belajar kisah tentang Naomi ini. 我相信我们就是从拿欧米这件的事上就是2件事情。 Mari di dalam pergumulan yang saudara dan saya alami kita ingat dua hal ini. 在我们挣扎当中，在困难中想起2件事情。 Kita fokus kepada Allah. 我们要聚焦在神的身上。 Yang pertama, dia adalah Allah satu-satunya penolong. 他是唯一能够帮助我们的神。 Ketika saudara dan saya punya pergumulan, seringkali kita pikir ini jalan keluarnya, itu jalan 当 keluarnya. 我们遇到困难，我们想哦，这是出路，那个也是出路。 Tetapi hanya Tuhanlah satu-satunya penolong yang sejati. 但是只有神是忠心的帮助我们的。 Mungkin ini bukan hal yang baru bagi kita, tapi Tuhan ingatkan malam ini sekali lagi. 虽然对我们不是件新的，今天神再一次提醒我们， Aku penolong satu-satunya. 我是唯一能帮助你的人。 Meskipun saudara dan saya seringkali tidak menyadari tangan Tuhan di hidup kita, 但是常常我们就不觉得神在我们身上的一种插手。 mungkin kita sedang terbenam di dalam kegagalan yang kita alami. 可能我们在沉默在我们失败的当中， Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah tinggal diam. 但是神从来没有不插手的， Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. 从仍然介入在我们的生命当中。 Naomi sangat fokus sama dirinya. 那拿欧米非常聚焦在他自己的身上。 Orang kalau lagi alami masalah, kegagalan sangat fokus pada diri. 人在有困难的，常常是关注在自己的身上。 Sampai dia bilang, aku pulang dengan tangan kosong. 他说我空空的回来， Padahal dia pulang sama Rut. 只是他带着路得回来的。 Ada Rut, saudara. 有一个路代表路得陪着他。 Kadang-kadang kita pikir, Tuhan tidak ada lagi penolong buat saya. 那我想神啊，没有人可以再帮助我。 Ketika kita memandang kepada Tuhan, maka Tuhan menolong kita melihat situasi lebih jelas. 当我们仰望神的神，我们可以看清我们周遭的光景。 Kalau saudara lihat kisah di dalam kitab Rut ini, 让我们看见整个这个路得的故事。 Tuhan hadir dan menolong Naomi. 神灵各在当中帮助拿欧米。 Tuhan hadir melalui pertolongan lewat Rut, 借着路得，神怎么样帮助拿欧米？ lewat Boas yang menebus, 借着波怎么样赎他们？ dan akhirnya nanti dengan anaknya Rut, yaitu Obed. 后来借着路得所生的儿子欧贝的。 Tuhan kirimkan terus pertolongan yang mungkin tidak kita sadari, 神常常给我们帮助者，但是我们常常没有醒悟到。 tapi Dia hadir dan menolong kita. Ingat itu. 但是记得他灵在这么当中帮助我们， Fokus kepada Tuhan. 我们要聚焦在神的身上。 Dan lihatlah di sekelilingmu betapa Tuhan sudah menyatakan tangan kasih-Nya melalui berbagai hal. 在这看在我们周遭，看见神怎么样介入在我们当中。 Saya ingat lagu itu. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. 神啊，你在行动，你在介入帮助我。 Kadang-kadang kita tertutup melihat Tuhan karena kita lihat kepada pergumulan yang 我们 besar. 常常看见困难那么大，没有看见神。 Mari dalam pergumulan hidup kita ingat Tuhan adalah penolong. 在我们挣扎困难当中，记得神是我们唯一的帮助者。
Yang kedua, saudara, yang harus kita ingat, 第二件我们要记得的， Tuhan adalah Tuhan atas sejarah. 神是历史的主， Cerita Allah dalam hidup saudara dan saya belum selesai. 神的作为在我们生命中一直在不断的持续当中。 Allah kita adalah Allah yang membawa kita di dalam ceritanya. 神是在我们生命中做动工作为的人。 Kadang-kadang kita berpikirnya terbalik. 常常我们反过来想， Kadang kita pikir ini cerita saya, lalu libatkan Allah. 我们常常这是我们生命的经历，我们神介入当中而已。 Tapi kalau kita kembali melihat bahwa ini sebenarnya adalah ceritanya Allah, Allah libatkan kita. 这个神的故事，神的经历，是我们不过是介入当中而已。 Sehingga kita perlu terus mengingat bahwa cerita Allah indah dalam hidup 我 kita. 们这个神在我们生命中的经历是非常的美好。 Dan cerita Allah belum selesai. 那这神的作为，神的经历还没有停止。 Seringkali satu pergumulan hidup langsung membuat kita melihat Allah tidak baik. 我们常常一个困难常见的神不是好的神。 Satu kali seorang remaja datang sama saya dan komplain tentang Tuhan. 但有一个少年人来到我面前，他向神对神抱怨言。 Dia panggil saya, Koko, Tuhan gak adil. 他说：“哥哥，神不公平啊， Tuhan gak baik sama saya. 神没有善待我。” Seorang remaja putri. 是一个少年的女孩子。 Saya bilang, kenapa? 我说：“到底是为什么呢？” Dia putus pacar. 她演了失恋了。 Saya bilang, kau umur berapa? 我说：“你今年几岁？” 15 tahun kok. 他说：“15岁了。” Saya bilang 15 tahun. 我说：“15岁吗？” Dari kau umur 0 sampai 14 tahun, Tuhan baik atau tidak? 从0岁到14岁，神对你好不好？ Sekarang umur 15, satu kejadian, kau putus pacar, langsung kau bilang Tuhan tidak baik. 这15岁你失恋了，你怎么说神不好？ Hati-hati. Jangan lupa Tuhan hadir dalam hidupmu. 真的临格在你生命当中。 Naomi kecewa. Dia bilang, Tuhan sedang mengacungkan tangannya kepadaku. 他说：“毛面说神正在攻击我， Ganti namaku. 换我的名吧。 Tuhan tidak baik samaku. 神没有善待我。” Tapi cerita Tuhan belum selesai. 但是神的故事还没有结束。 Tuhan bekerja begitu luar biasa. 神的作为是那么的浩大，那么的奇妙。 Memang kalau Bapak Ibu lihat di bagian akhir menarik sekali ya. Apa pengakuannya orang-orang di sekitar Naomi. 我们看到怎么样，Naomi周遭的人他们的见证是怎么样。 Coba saudara lihat Rut pasal 4. 路得记第4章。 Dan kita baca ayat 15 dan sampai 17. 我们念15节到。 Oh maaf ya, ini dari 14 sampai 17. 从14节念到第17节。 Saya baca bagi kita. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Itu Boas ya, saudara, dikasih penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Lihat keterangannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkan pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. 妇女们对拿俄米说：“耶和华是应当称颂的，因为今日没有撇下你，是你无至亲的亲属。愿这孩子在以色列当中得名声，他必提起你的精神，奉养你的老，因为是爱慕你的儿夫所生的。有了这儿夫有7个儿子还好。”拿俄米就把孩子抱在怀中，做他的养母。领事的妇人说：“拿俄米的孩子，就给他孩子起名叫做欧贝德。” Obed就是野西的父，野西是指大卫的父。 Kalau saudara perhatikan, Allah merajut kisah Naomi dengan indah. 我们看到神怎么样编织拿俄米的故事那么的美。 Naomi, lalu kemudian kita lihat ada Boas, ada Obed,
ternyata itu adalah leluhurnya Daud. 我们看到后来在这个记载中有波阿斯，有欧贝德，后来就是大卫的父亲。 Dan dari Daud kita tahu ada juru selamat, Yesus Kristus, anak Daud. 我们看到从大卫就生了我们的救主耶稣基督。 Cerita Allah belum selesai bagi Naomi di pasal pertama. 在第一章呢，神在拿俄米的故事还没有结束。 Dan cerita Allah juga belum selesai dalam hidup saudara. 但神在你生命中的故事也还没有结束。 Memang betul kita mengalami pergumulan saat ini, tapi jangan fokus dan jangan katakan inilah semua hidupku. 不要当面对困难说这就是我生命的终点。 Tuhan masih terus berkarya dalam hidup saudara. 神仍然在你生命中有他的作为。 Di dalam pergumulan yang berat, pandanglah kepada Dia. 在你沉重的打击困难当中，你要仰望神， Dengan tenang nantikan pertolongan Tuhan. 你要安静等候神的帮助。 Dan ingatlah kisahnya belum selesai dalam hidup 你要 kita. 记得神在你身上的作为还没有停止， Tuhan sedang merendah hidup saudara dan saya. 神正在编制你的生命。 Kadang-kadang Tuhan tidak mengubah situasinya, 常常神没有改变我们周遭的光景， tapi Dia ubah kita menghadapi situasi itu. 但是他改变我们的心态，去面对那些周遭的光景。 Karena Tuhan mau saudara dan saya terus belajar percaya. 但是神要我们继续不断信靠他， Percaya Dia adalah satu-satunya penolong. 信靠他是唯一的帮助者， Dia adalah satu-satunya Tuhan 他是 atas sejarah. 唯一的神历史的主。 Saya sering pakai ilustrasi ini. 我常常用这个例证， Saya akan tutup dengan ilustrasi 我 ini. 用这个例证来做结束。 Saudara, saya bisa main sulap. 我能够变魔术。 Saudara bingung ini pendeta kok main sulap. 你说可能牧师可能会变魔术。 Dalam hitungan ketiga saya akan buat semua saudara hilang. 我能够在1、2、3里面把所有的弟兄姐妹消失掉。 Siap ya? 准备啊！ Yang datang sama suami istri pegang tangan baik-baik. 熟悉来的要好好做。 Hitungan ketiga semua hilang. 第三，大家都消失了。 Siap? 准备好。 1, 1、 2. 2， Jangan terlalu tegang. 别太紧张。 1, 1、 2, 3. 3， Semua hilang. 大家都不见了。 Ini seringkali pergumulan kita. 这就是我们常常面对困难的心态。 Kalau dalam hidup kita fokus sama masalah kita yang besar, 当我们在生命中面对我们重大的困难，单单看到重大的困难， jangan heran kita tanya di mana Tuhan, di mana Tuhan. 所以不奇怪，我是神啊，你在哪里？你在哪里？ Karena kita fokusnya sama masalah kita yang begitu besar, tenggelam dalam masalah. 我们专注在我们的困难、我们的挣扎当中，我们沉默在困难当中。 Namun ketika saudara dan saya fokus kepada Tuhan yang besar, 当我们去叫到那伟大的神， ada masalah? 有问题， Ada ya, jangan bilang nggak ada ya. 有问题， Ada ya, tapi 但是 kecil. 呢，困难是小的， Allahku lebih besar dari masalah. 因为我们神比那个困难更大。 Jangan tenggelam dalam masalah. 不要沉默在困难当中， Karena kita punya Allah yang lebih besar 但 dari 因为 masalah 我们 hidup 有 kita. 比困难更大的神。 Kiranya perenungan ini menolong kita. 但愿这个今天这段的这个短讲能够帮助我们大家， Menolong kita percaya sekali lagi. 再 Dia 次 Allah 信靠他， penolong, Dia Allah penguasa sejarah. 他是唯一的主，是掌管历史的主。 Saudara yang dikasihi Tuhan, mari malam hari ini kita datang di dalam doa. 那么弟兄姐妹，我们来到祷告中来亲近神。 Saya mengajak kita secara pribadi datang kepada Tuhan. Jika saudara bisa berlutut, 如果你 mari 不跪下 kita 来， berlutut. Kalau tidak, bisa tetap duduk 那如果你不方便跪着，仍然坐着。 dengan sikap hormat tunduk di hadapan Tuhan. 我们一个尊敬的神，心态来到神的面前。 Biarlah Tuhan sekali lagi menyegarkan iman kita. 但愿神再一次苏醒我们的灵魂。 Biarlah Tuhan kembali membentuk ulang tujuan hidup kita. 再真正塑造我们的前途。 Dan biarlah kehadirannya memberikan istirahat bagi hati kita. 但愿神的灵个使我们心可以安静下来。
malam ini di hadapan Tuhan, 今天晚上在神的面前， apa yang sudah Tuhan katakan kepada saudara melalui firman-Nya malam ini. 借着神的话语，神今天已经对你讲话了。 Ambil waktu meresponi di hadapan Tuhan. 你有一段时间来回应神的话。 Dan yang kedua, 第二， adakah hal yang saudara ingin katakan kepada Tuhan? 你要对神说些什么吗？ Mari sampaikan di dalam doa kita. 在我们祷告中，你向神倾诉吧。 Kita ambil waktu tenang ini 我们为这个安静的时间 untuk meresponi Tuhan. 来回应神的话。 Bapa di dalam surga, kami bersyukur 我们在天上的父，我们感谢你， Engkau hadir di dalam setiap pergumulan hidup. 你借助在我们每一个生命的过程中， Engkau tidak meninggalkan kami. 你没有撇下我们， Kau mendengar seluruh seruan hati kami. 你听我们心中一切的呼求， Biarlah kami terus berserah, bersandar kepadamu. 让我们一切交托，继续仰望依靠你。
di dalam satu nama yang kudus. 我们是奉一个圣灵祈求， Nama Tuhan kami Yesus 这 Kristus, 是我们的主耶稣基督 satu-satunya penolong, 唯一的帮助者， Tuhan yang berkuasa atas sejarah. 这历史的主。 Kami sudah berdoa, 我们已经祷告， kami sudah bersyukur. 我们已经感恩， Amin. 阿门。 Silakan duduk. 请会众做回言语。